Kenapa ustaz mengajar tidak sebut hujah dalil? Hamba mengajar orang kampung, bukan mengajar orang universiti. Ingat, live ni hamba buat ni kerana nak mengajar fokus hamba kepada orang kampung, orang biasa. Tujuan hamba fokus kepada orang kampung nak betul ibadat dia, faham dia. Maka hamba tak boleh kecek tinggi-tinggi sebab dia tahap orang kampung. Balaruh dia tak mengaji nahwu mustalah hadis, dia tak mengaji usul fiqh, tak mengaji. Kali-kali hamba kecek tinggi, jadi hamba kecek sore pore gila lah hambanya. Jadi tak bijak. Nabi kata kecek manusia menurut qadar dia. Hamba tak sik kecek ikut Wahabi. Setai baca hadis, setai baca gapo, setai tinggi, koya tinggi. Pas orang tak tengok video dia yang marah. Orang lain tak tengok video orang lain yang marah pula. Nampak? Jadi tekan gitu pula. Buat apa video apa tak ada sambutan. Dia mau dah faham benda tinggi-tinggi. Siapa dia nak tengok? Orang kampung nak bukan nak tengok gapo dia bukan nak jadi mufti. Dia nak betul dengan Tuhan. Ambo lagu mana semayang ambo? Ustaz kata sah beres, tak payah dalil. Tak apa ustaz. Ustaz ya sah beres. Ambo nak tu ya. Tak payah sebenarnya menurut usul fiqh lagu ni. Ayat Quran ada 15 bab dalil ni apa semua buat mari hadis sipu-sipu. Mak, tu bi idea pak cik tu tak tahu apa. Daripada awal siapa. Jadi mengajar gapo? Kita mengajar ni bukan nak tunjuk ilmu kita. Bukan nak bahas tinggi, nak suruh faham. Kita kena mikir orang pendengar tu setara mana. Kita tengok masyarakat Malaysia ni sangat lemah dalam agama. Kecek bab supaya tu kenali ajalah. Tak kenali tak pernah waktu bik dalil. Kecek waktu bik hukum sah batal je. Kerana masyarakat tahap tu dulu. Kalau nak bahas secara ilmiah, mari duk pondok, masuk kelas hamba. Kita kecek bab mustalah, kecek bab dalil. Sesuailah hak ni nak jadi alim ulama, nak bimbing masyarakat pula. Untuk masyarakat, kecek tak payah dalil. Nah. Nak suruh ngajar style Wahabi. Taubat lidah hamba tak buat. Hamba nak mengajar ikut ulama, bukan nak ikut Wahabi. Ni Wahabi kata selagi ngajar tak suka hamba. Oh, dia mau ngajar tak ikut dalil. Ikut. Hamba nak ikut ulama, bukan nak ikut Wahabi. Dia nak suruh ngajar ikut dia ni. We go ni. Tak ada orang tengok lah jawapan dia ni. Ustaz ni dah kali ketiga saya tanya, tapi tak baca juga. Siang ke dia? Bukan kita sengaja, dia letak-letak gini, akak dia duduk bawah. Nak? Betul tak kitab pondok tak ada dalil dan hadis sahih? Saya dengar seorang ustaz yang cakap, jawabnya tak betul ustaz ni. Yang sebenarnya ada hadis. Sebahagiannya tidak menyebut hadis, hanya hukumnya sahaja. Macam kitab-kitab nasihat, dia nasihat ialah tak payah letak hadis. Orang leni ni dia terperangkap dengan satu style. Kalau cakap minta hadis, cakap minta hadis, ini mari duana. Faham? Dalam adab-adab agama nasihat dipanggil biadab. Bila kita nak orang nasihat, kita minta hadis. Orang ni kurang ajar. Dalam adab-adab berguru, adab-adab mengambil ilmu dipanggil biadab. Melainkan orang itu mendakwa dengan perkara itu dengan tidak boleh, maka al-bayyinah ala mudda'i, itu lain. Kita buat benda yang molek, dah mari seorang lelaki haram, baru kita minta hadis. Nampak? Ni dak semua perkataan mana hadis, semua benda nak hadis. Sedangkan 4 sumber agama kita, yang pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma', yang keempat qiyas daripada ulama. Nampak? Jadi dalam kitab-kitab pondok, bukan kitab tok guru pondok, kitab-kitab ulama-ulama muktabar juga. Cuma hadis kadang-kadang dia tak letak baris. Kadang-kadang dia tidak takhrij hadis. Kerana apa? Kerana ulama dulu bila sebut satu hadis, dia kena ada hadis ni sahih atau dhaif. Tak payah nak tahqiq atau seumpamanya. Tapi kita sekarang lemah dengan ilmu-ilmu hadis, maka kita perlu ditakhrij, perlu ditahqiq, perlu diperjelaskan, dipersahkan supaya hak mana sahih, hak mana hasan, hak mana dhaif, hak mana maudhu'. Jadi jangan kata kitab lama tidak ada hadis sahih. Ini perkataan yang jelas tidak benar. Kerana kitab-kitab lama ni maksudnya kitab pondok. Kitab pondok ni bukan kitab Jawi saja. Kalau kita tengok pondok-pondok di Selangor, wallahu a'lam, kalau kita pergi di Patani ni kitab besar-besar ngaji, kitab ngajar. Kitab ngajar. Kitab Majmu' Imam Nawawi syarah tu budak duk mengaji. Nampak 23 kulit tu. Tok guru duk ngajar, kitab bapak-bapak dah.
Jadi jangan duk kata kitab pondok gitu. Neh, sebahagian kitab-kitab Jawi mereka tak sebut hadis. Kadang-kadang termasuk hadis maudhu' dan seumpamanya. Jadi kita perlu baiki benda yang tak betul sedikit-sedikit. Jangan pakai hentang gitu. Neh. Ada ustaz cakap adalah tak beradab kalau tanya dalil kepada ustaz ataupun ulama. Astaghfirullahalazim. Habis tu nak mengaji dengan apa? Takkan ustaz sebut. Ustaz ni macam-macam. Ulama pun macam-macam. Ada ulama PAS, ada ulama UMNO. Ada ulama muda, ada ulama tua. Ada ulama muda PAS, ada ulama muda UMNO. Kalau setakat buah nama ulama semua cakap kita kena terima, kacau kita. Maka kita kena tanya dalil lah. Hak mana yang ustaz sebut tu Allah Ta'ala kata je, kalau ustaz sini kata. Kena ustaz pun bukan sama semua pendapat dia. Kalau kita kata ustaz kata je tak boleh tanya, kacau. Ada 10 orang ustaz, 10 macam jawapan. Kita tak nak ikut ustaz, kita nak ikut Nabi SAW. Kerja ustaz tolong cerita kat kita macam mana hak Nabi buat. Itu yang saya selalu cerita. Orang tua-tua dulu cerita, ada orang bila dia nak sembelih ayam, dia pergi kat ustaz. Ustaz, macam mana cara nak sembelih ayam? Macam mana cara ustaz sembelih ayam? Ustaz isap rokok daun. Kejap. Ustaz tak bagi mati api rokok daun, tak kat telinga dia. Mana ayam? Ustaz pun ambil pisau, ustaz pun sembelih. Dia tengok, oh macam tu rupanya. Esok bila dia jadi ustaz pun, orang kata ustaz tolong sembelih ayam. Mana rokok daun aku? Kena isap rokok daun dulu. Lepas tu matikan rokok daun, tak kat telinga baru sembelih. Ustaz macam mana ustaz ambil wudu? Ustaz tengah-tengah ambil, nyamuk gigit tengkuk ustaz. Ustaz pun tampar sekali. Dia pun tengah-tengah sampai basuh tangan, tampar sekali. Pasal dia teringat ustaz dia tampar. Sebab tu dia kena tanya ustaz, macam mana Nabi ambil wudu? Tu soalan tu. Ustaz pun kata, di dalam hadis sahabat menceritakan yang pertama, Nabi apabila nak wuduk, Nabi kata tawaddau bismillah, berwuduklah kamu bismillah. Dia baca bismillah. Kemudian sahabat cerita, jadi ustaz ikut. Hak tu ilmu Nabi. Sebab itu al ulama warasatul anbiya, ulama waris pewaris Nabi. Bila kita kata waris ni apa dia? Hak mana hak Nabi, dia ambil dan dia waris pula ke kita. Kalau dia pakai buah dia sendiri, dia bukan waris. Kita beli kereta baru, kita kata ni kereta pusaka. Tak betul. Tapi kalau bapak kita mati tinggal sebiji kereta, kita waris harta kereta tu, kita ambil, itu kereta pusaka lah. Al-anbiya kata Nabi, la yarisu dirhaman, la yarisu dirhama wala dinara. La yarisu dirhama wala dinara, wa innama warasul ilm. Sesungguhnya para anbiya tidak mewarisi dirham dan dinar, tetapi mewarisi ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam. Dia kerja Islam ni beri dalil kau ni. Baik ngundi, baik makah, baik kahwin, baik bini pun kewajipan kita beri dalil. Dia tak ada makhluk yang lebih mustahak diberi dalil daripada manusia. Lembu kubat tak payah beri dalil ke dia, pakai gitu kan, ping atas belakang dia reti dah. Lembu kubat, ya itik ni makhluk-makhluk apa saja lain pada orang tak perlu kita beri dalil, kerana bakat terima dalil tak ada pada orang tu. Tuhan tak buat. Kita nak ajar lembu kau, ajar kubat kau, ajar berapa, Kelantan ni jam hari tu ajar lembu bergana. Dia main no cici. Tak kena gaya apa atas panggang apa dia reti. Tak payah beri dalil ke dia. Aku rupuk kemu ke ilmu, aku peramu ke ilmu, aku duk mandi ke tak payah, dia tak reti. Tapi hak retinya orang je yang perlu diberi dalil. Yang disuruh oleh orang tua-tua kita. Hak jatuh tu, kutip balik. Mak kita kata. Yang kita duk tanya, mana sunnah, mana dalilnya? Kita dulu tak tanya. Kita buat saja yang mak ayah kita suruh. Mak ayah kita pun kalau kita tanya balik, dia pun tak tahu. Dia ambil mana? Tapi ada pandangannya, ada sandarannya, disebut oleh para ulama dalam kitab. Nah, itu baik sangka. Dan orang awam pun tak perlu tanya dalil. Ini tak disuruh pun dalam syarak. Orang awam tanya dalil. Boleh? Dia kata, apa masalahnya untuk kami tanya dalil? Masalah, kata dia. Memang masalah. Masalahnya tak disuruh. Itu je. Kamu yang buat masalah. Siapa yang suruh kamu tanya dalil? Kamu nak buat apa tahu dalil?
Sebab tu hukum para ulama, para sahabat Nabi, Syekh Nur Hamim Keller sebut dalam kitabnya tajuk bahasa Arab lah. Tajuk bahasa Inggeris saya pun tak ingat lah, dia tak ingat. Of the Traveller, macam itulah. Tapi bahasa Arabnya tajuk kitab dia apa dia? Kitab Umdatus Salik. Dia terjemah Umdatus Salik ke dalam bahasa Inggeris. Jadi kata Syekh Nur Hamim Keller, dia buat keluar balik kalam guru dia, ataupun dia ambil daripada kitab Syekh Abdul Wahab Khallaf rahimahullahu taala dalam kitab Usul Fiqh. Kata beliau, orang awam tak disuruh tanya, dan para sahabat Nabi yang alim tidak ramai, yang menjadi mufti tidak ramai. Di kalangan sahabat Nabi yang lebih ramai 124,000 orang, yang menjadi mufti di kalangan sahabat hanya beberapa orang saja. Dan para sahabat dituntut kepada mereka untuk bertanya kepada yang alim, dan tidak ada di kalangan mereka yang ketika bertanya kepada yang alim bertanya dalil. Disampaikan oleh sahabat dengan hukum terus tanpa dibagi tahu dalil. Dan ini yang berlaku zaman berzaman, kecuali zaman lah ya. Mai pok-pok bengong ni. Nah, ajak kepada umat untuk tanya dalil, bukan salah, tak tanya dalil tak ada masalah, mengaji. Sebab tu kata guru kami Maulana Syekh Imad Ifat rahimahullahu taala ketika kami belajar dengan beliau di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, apa yang beliau sebutkan ketika mana ada murid yang tanya dalil, dia kata pergi Darul Ifta Misriyah. Nah, dia dalil tanya di Darul Ifta, pergi sana. Nah, pergi ke Jabatan Fatwa. Di situ kamu nak bincang silakan, tidak ada masalah. Sini kami belajar kitab apa? Kami belajar kitab Fiqh Syafi'i. Disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Bajuri. Kami baca kitab Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Jadi bila baca kitab Fathil Qarib, Syekh Imad Ifat rahimahullah baca sekali dengan hasyiahnya. Dan ketika disyarah, ada orang bila tengok Imam Bajuri buat keluar hukum terus. Cuba tengok baca kitab fiqh terus buat keluar hukum kan? Karena tu tempat dia. Nah, ada orang kata ni patutnya kita baca terus hadis. Baca hadis buat keluar hukum terus daripada hadis. Kamu siapa dia? Nah, alif lam tadi pun pening. Nah, alif lam ada berapa? Istighraq lil ahdi ada 2, zikri dan juga lil zikri dengan apa dia? Satu lagi. Alif lam lil ahdi dah disebut dah tu. Alif lam lil ahdi zikri dengan ahdi zihni ada 2. Nah. Kemudian ada lagi alif lam lil jins. Boleh? Ada lagi alif lam yang dengan maksud alladhi, boleh jadi. Jadi macam-macam kan disebut oleh ulama. Pun hak tu pun tak tahu. Tiba-tiba tanya dalil. Nah. Tu yang kita jadi pening. Bahasa Arab tak mengaji. Nah, nahwu saraf tak tahu. Tiba-tiba tanya dalil. Ini yang tu yang biar tok guru dulu garang. Memang tanya dalil tu, dia kata, ni dalil ni. Syekh Ali Jumaah hafizahullah bila ditanya kepada dia dalil, apa dia kata apa? Dalil dia ni. Buat keluar serban dia. Ni dalil dia. Nah. Ni dalil dia. Dia kata, serban ni kan. Dalil dia. Nak tengok mana? Buka serban tengok dalam tu. Dalam tu ada dalil. Dia nak apa ni? Bawah serban tu kepala otak dia lah. Ni otak dia. Ni dalam ni. Ni. Ini dalilnya. Dalilnya dalam ni, dalam otak para ulama, dalam dadanya para ulama. Itu dalam Quran, dalam hadis Nabi kata apa? Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah Ta'ala tidak menarik ilmu tadi secara sekaligus, tapi Allah Ta'ala menarik ilmu tadi dengan dimatikan ulama. Nabi tak kata Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbiduhu biqabdil kutub. Allah Ta'ala tidak menarik ilmu sekaligus, tapi Allah Ta'ala akan tarik ilmu dengan ditariknya kitab. Kenapa Nabi tak sebut ditarik kitab? Karena kitab akan ada, yang tak adanya yang baca kitab tersebut. Yang ulama yang dimatikan tadi, ilmunya yang bersama dalam dadanya akan mati masuk ke dalam kubur bersama dengan beliau. Kitabnya ada, siapa nak baca? Kitabnya ada, siapa nak syarah? Karena al-ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Karena ilmu dalam sudurnya alim, bukan dalam suturnya al-kutub, dalam tulisan-tulisan. Karena itu Nabi mengatakan bahawa bila mana dah matinya alim, maka kita akan mengambil ilmu daripada apa? Daripada al-mushafi. Nah, as-suhufi. yakni orang-orang yang membaca buku sendiri dan orang yang baca Quran dengan sendiri. Lepas tu kata para ulama, la ta'khudhul ilma 'anil mushafi. Jangan kamu mengambil ilmu daripada orang yang membaca Quran dengan sendiri. Maknanya tidak berguru. Ma'ruf.
Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah sebut dalam kitab beliau. InsyaAllah nanti ada rezeki lagi kita akan baca. Saya baru juga karang baru ni sebelum balik sebuah lagi kitab. Adabul Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wa Talaqqi. Saya karang kitab berkenaan dengan adab ilmu dan talaqi. Ada lebih kurang dalam 200 bait syair berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita setakat tu dulu insya-Allah pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, diberikan kebaikan, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah minggu akan datang 21 hari bulan kalau tak silap saya, kita akan bertemu lagi insyaAllah Ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak tanya dalil tu bukan nak beramal pun. Saja mari kacau ya. Mari kacau ya. Kalau ikutlah kena ada dalil boleh beramal, mampu serah hidup tuan. Mampu serah hidup tuan. Mampu serah hidup tuan. Mampu keras. Siapa hafal dalil semayang? Apa? Apa dalil takbiratul ihram? Dalil. Hadis. Mana ada siapa apa? Aku tak apa. Kalau nak semua nak dalil, tak semayang dah. Apa dalil takbir? Apa dalil baca Fatihah? Apa dalil rukuk? Apa dalil sujud? Apa dalil tahiyat? Apa dalil kunut? Nak kena hafal dalil dulu baru sah. Mampu keras. Hak yang kena hafal dalil siapa dia? Ulama. Lepas tu kita tengok dalam kitab kecil-kecil tak ada dalil. Mana ada dalil? Nak bagi mudah kita ni tadi. Lepas tu hak kitab yang ada dalil, kitab apa tuan-tuan? Kitab yang besar-besar. Tengok dalam kitab Majmu' Muhazzab. Tengok dalam kitab hak besar-besar. Semua bagi dalil. Hak kitab yang kecil-kecil tak payah dalil. Sebab apa? Hak ngaji kitab kecil-kecil ni, syek-syek ni syek aku, syek korang hak ni jenis tak payah dalilnya. Kalau dalil mampu lah. Tak payah mampu kan. Orang yang duk puasa Senin Khamis tu bukan kerti dalil pun. Tak ada dalil pun, tak payah pun. Dengar kata sunat puasa Senin Khamis. Faham? Sudah. Ulama ni nak bagi kita mudah tidak? Kalau satu amalan kena hafal dalil, jam kita tuan-tuan. Mampu. Ada sahabat yang pergi ke Syam semata-mata untuk menyampaikan riwayat daripada Nabi selepas daripada Nabi wafat, supaya masyarakat Islam yang kemudian mendengar hadis daripada Nabi. Cuma hari ni kita pelik, ada orang, bahkan ada sebahagian daripada ilmuwan Islam yang seolah-olah takut bila mana orang awam mula untuk mendengar, untuk meminta diperdengarkan kepada dia hadis. Pelik juga. Kerana Nabi suruh sampaikan, tiba-tiba dia risau bila orang minta dalil. Kita tahu bukan semua orang perlu untuk tahu dalil. Yang tu kita faham. Makcik tu orang getah, kita sebut dalil kat dia panjang-panjang, dia pun pening. Tapi bila mana orang minta dalil, kita kena bagi sekadar yang kita tahu. Jangan kita marah dia pula, apa dalil-dalil ni. Kerana dia minta nak dengar hadis daripada Nabi. Dan kita sebagai ilmuwan yang ada sedikit ilmu, kita jangan downgrade masyarakat. Jangan rasa masyarakat ni langsung tak boleh faham isu agama, kerana kadang-kadang audiens kita yang dengar ceramah kita ni bukan calon-calon orang. Bahkan kadang-kadang SPM dia banyak A lagi pada kita. Dia rasa macam orang bodoh lagi pada dia. Tak betul. Kalau macam tu, sahabat tak akan riwayat hadis pada tabi'in. Kerana tabi'in ni siapa sangat? Tabi'in bukan pernah belajar dengan Nabi. Ini bukan marah ni. Ini nasihat. Kalau sahabat mentaliti macam mentaliti sebahagian kita, dah tentu hadis tak sampai kat kita. Kerana sahabat dia fikir, tak payah, tabi'in bukan pandai sangat pun. Sikit-sikit juga. Dia macam tok guru silat Melayu. Ajar anak murid, dia tak ajar semua. Dia ajar 2-3 buah. Sebab nanti lawan tokeh.
Sampai kat kita tinggal 2 buah. Kita tak mau macam tu. Kerana Nabi dalam banyak hadis dia sebut, ala falyuballighu syahid, ala falyuballighi syahid al-ghaib. Orang yang menyaksikan peristiwa ini, orang yang menyaksikan perkataan aku ini, orang yang hadir dalam majlis aku ini, sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Sebab apa? Sebab Nabi tahu orang yang mendengar hadis ni dia ada keistimewaan yang tak ada pada orang lain. Ada orang kata ni, kita ni orang biasa, mana boleh faham, tu ulama je faham. Itu satu alasan yang tak benar. Kalau begitu tak payah ada buat kuliah-kuliah apalah. Tak payah bagi orang faham. Hampa ulama dah faham. Yang faham tu pun tengok tak faham-faham pun. Kita nak beli kereta, kita pergi beli kereta. Contoh, bang, kereta ni bagus lah performance lah. Awak pernah mengaji engineering lah? Saya tak mengaji lah, saya ni bahagian accountant. Ni kalau dah bahagian accountant, kereta apa orang jual pun beli je lah. Boleh kan macam tu? Habis sekali ni dia minyak banyak. Hang bukan tahu bahagian enjin, hang bukan engineer, hang kena beli je. Dia kata macam tu kita. Macam itulah sebahagian golongan agama buat kat kita. Ni jangan duk tanya-tanya. Barang siapa yang banyak bertanya, lemahlah imannya.